Okey, selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar. Apa khabar? Sihat? Okey, hari ini kita akan lihat bahagian tata bahasa. Bahagian tata bahasa ada 5 bahagian, iaitu bahagian bina ayat, okey, sintaksis, kesalahan ejaan imbuhan, kesalahan kata, istilah, okey, kata atau istilah dan tata bahasa, dan yang terakhir adalah peribahasa. So kita akan lihat setiap satu topik, okey, dalam setiap sebuah video yang berbeza-beza. Hari ini kita akan lihat dari segi bina ayat bina ayat. Okey, bina ayat ni merangkumi markahnya 6. Okey, 6 dan ingat dia pelajar mestilah membuat satu ayat. Okey, satu ayat saja. Faham? Untuk sebuah perkataan yang diberi. Kalau dia beri dalam contohnya 3 perkataan, 6 ayat. Maksudnya satu perkataan tu 2 ayat dengan maksud yang berbeza-beza. Itu maksud dia. Pelajar tidak boleh menambahkan imbuhan. Ini bergantung pada arahan soalan. Okey, pernah keluar dalam soalan ulangan SPM, pelajar diberikan kebenaran untuk menambah imbuhan. So tolong baca arahan. Tapi tidak boleh menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata mas. Ini tetap pelajar tak boleh jadikan. Contohnya dia bagi payung dan kamu tulis sediakan payung sebelum hujan. Ini dah automatik kosong lah sebab menggunakan peribahasa. Dia bagi perkataan sekolah, kamu kata saya belajar di sekolah menengah section 3 contohnya, automatik kosong sebab menjadikan kata nama khas. So jaga-jaga. So kita akan lihat kepada 6 perkataan hari ini. Yang pertama, akar tunjang. Okey, akar tunjang ni maksudnya ialah akar pada pokok-pokok tertentu yang tumbuh lurus ke bawah, ke dalam tanah, ke dalam tanah. Maksudnya untuk kita kata untuk menegakkan pokok, maksudnya untuk dia jadi tahanan kuat, berdiri dengan kuat. Faham tak? So tanah tu dia, kita kata akar tu dia daripada pokok tu dia pergi terus ke bawah untuk pegangan yang kuat. Faham? Itu maksudnya akar tunjang. 2, gerak balas. Kalau kita ambil gerak balas ni maksudnya tindak balas organisme terhadap rangsangan, terhadap rangsangan. Contohnya kita kata seperti cahaya, air, sentuhan dan sebagainya lah. Itu yang dipanggil gerak balas. Maksudnya tindak balas organisme, tindak balas. Yang ketiga, kalau kita ambil garam mineral. Garam mineral ni berbeza sedikit iaitu unsur bukan organik. Kita kata unsur bukan organik. Biasanya diperlukan dalam kuantiti yang sedikit untuk menjalankan metabolisme badan. Biasanya garam mineral ni lah biasanya lebih kepada kita kata seperti penggunaan dalam penggunaan dalam mata pelajaran sains. Biasanya kamu boleh nampak garam mineral ni Yang keempat, isi padu. Isi padu, sukatan atau ukuran ruang yang dipenuhi oleh sesuatu jisim seperti pepejal, cecair ataupun gas. Itu yang dipanggil isi padu. Ini pun kamu boleh nampak dalam kebanyakan penggunaan dari segi sains biasanya. Kalau pelajar yang aliran sains ni memang dia pernah banyak tengok daripada perkataan isi padu. Baik, yang kelima adalah pusat graviti. Kalau kita ambil pusat graviti ni ialah titik tempat tumpuan daya tarikan yang menggerakkan jasad-jasad ke arah pusat suatu. Maksudnya pusat graviti ni ialah kita kata titik tempat tumpuan. So dia menarik jasad-jasad ke arah pusat tersebut. So kalau ini pusat dia menarik semua ke pusat tersebut. Dan yang terakhir adalah bahan api. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan haba atau tenaga seperti kayu, arang batu, minyak dan sebagainya. So ingat So 6 perkataan ni 6 perkataan yang jarang dilihat oleh pelajar. Sebab tu cikgu bagi perkataan-perkataan seperti ini. Biasanya contoh-contoh ayat pelajar-pelajar boleh dapatkan di kamus, di internet dan sebagainya lah. Pelajar-pelajar boleh cari di laman Sesawang untuk mendapatkan contoh ayat ni. So ingat untuk melihat negara pada masa depan, lihatlah pemuda hari ini. Ini adalah yang dikatakan oleh Saidina Ali, salah seorang tokoh yang terkenal. So ingat cikgu bagi ungkapan di bawah ni untuk untuk kamu gunakan dalam penulisan juga. Baik, so kita berhenti dekat sini untuk bahagian bina ayat. Dan cikgu akan jumpa pada topik-topik yang lain. Sekian, terima kasih.